Mengenal pasti jenis persekitaran pembelajaran. Yang pertama, persekitaran pembelajaran digital. Persekitaran ini melibatkan penggunaan teknologi seperti platform e-pembelajaran, contohnya Google Classroom dan Zoom, kelas dalam talian, serta bahan multimedia seperti video, slide, dan buku elektronik. Yang kedua, persekitaran pembelajaran yang fleksibel. Persekitaran ini menggabungkan kaidah pembelajaran bersemuka dan juga dalam talian yang lebih dikenali sebagai pembelajaran hybrid, serta membolehkan pelajar membuat pilihan terhadap cara, masa, dan tempat belajar. Yang ketiga, persekitaran kolaboratif. Persekitaran ini melibatkan kerja berkumpulan, perbincangan interaktif, dan kolaborasi melalui aplikasi digital seperti Google Meet, Zoom, Microsoft Teams, dan forum yang lain lagi. Yang keempat, persekitaran pembelajaran berpusatkan pelajar. Persekitaran ini menekankan kepada peranan aktif pelajar dalam proses pembelajaran seperti membuat keputusan terhadap kaidah, masa, dan juga matlamat pembelajaran. Akhir sekali, persekitaran yang kondusif. Persekitaran ini merujuk kepada suasana pembelajaran yang selesa, tenang, teratur, dan lengkap dengan kemudahan seperti akses internet, ruang belajar yang selesa, dan pencahayaan yang baik. Saya akan menerangkan jenis persekitaran atau strategi pembelajaran. Yang pertama adalah pembelajaran kendiri secara terarah. Pelajar yang berjaya pada masa kini ialah pelajar yang mampu belajar secara berdikari. Dalam konteks pengurusan masa, strategi ini melibatkan pelajar yang merancang sendiri aktiviti harian mereka, serta menentukan keutamaan dan menetapkan maklumat jangka masa pendek serta jangka panjang. Contohnya, yang pertama adalah pelajar harus menyediakan jadwal pribadi mingguan agar lebih teratur. Yang kedua adalah menentukan masa belajar, rehat, aktiviti kurikulum, dan sosial. Yang ketiga adalah mengesan dan mengenal pasti masa produktif diri, perbandingan waktu pagi dan juga waktu malam. Manfaatnya adalah membentuk disiplin dan tanggung jawab diri, dan pelajar lebih fleksibel dan tidak bergantung sepenuhnya kepada pensyarah ataupun arahan luar. Yang kedua adalah refleksi dan penilaian masa. Pelajar perlu dilatih untuk merenung dan menilai bagaimana mereka menggunakan masa. Proses ini penting untuk membetulkan kesilapan dan mengenal pasti punca kelewatan dan meningkatkan kemahiran pengurusan masa. Contohnya, yang pertama adalah gunakan borang penilaian kendiri untuk analisis masa produktif dan masa terbuang. Yang kedua adalah tulis jurnal refleksi mingguan seperti bagaimana saya menggunakan masa minggu ini. Apa yang patut diperbaiki dalam menggunakan masa yang lebih baik. Di sini kita akan mendapat manfaatnya, ialah yang pertama dapat meningkatkan kesadaran diri, kedua menanam nilai tanggung jawab jujur terhadap diri sendiri dan proaktif dalam membuat perubahan. Yang ketiga adalah pembelajaran kolaboratif. Dalam dunia sebenar dan alam pekerjaan, kebolehan bekerja sama adalah penting. Strategi ini membolehkan pelajar belajar mengurus masa dan konteks kumpulan, berkongsi tanggung jawab, dan
merancang masa bersama. Contohnya, yang pertama adalah proyek kumpulan dengan bahagian kerja yang jelas dan tarikh akhir setiap bahagian. Yang kedua, gunakan alat kolaboratif seperti Google atau Microsoft Teams untuk perancangan komunikasi. Yang ketiga adalah pelajar juga boleh bertindak sebagai pengurus massa dalam kumpulan. Kita akan mendapatkan manfaatnya seperti yang pertama adalah dapat mendidik pelajar merancang dan berkomunikasi secara lebih berkesan. Yang kedua adalah meningkatkan kecakapan massa dalam konteks sosial dan kumpulan. Akhir sekali, oleh itu, pelajar dapat merancang massa secara sistematik untuk memenuhi keperluan akademik, pribadi, dan sosial. Hal ini juga pelajar boleh menggunakan teknologi secara bijak untuk meningkatkan kecakapan belajar dan kerja. Sekarang saya akan menerangkan tentang menganalisis maklumat. Yang pertama ialah hubungan pengurusan massa efektif dan pencapaian akademik. Pengurusan massa yang efektif merujuk kepada keupayaan seseorang individu untuk merancang, mengatur, dan mengawal massa yang dimiliki dengan baik bagi mencapai matlamat tertentu. Dalam konteks pelajar, matlamat utama ialah pencapaian akademik yang cemerlang. Pengurusan massa yang efektif merupakan faktor penting yang menyumbang kepada kejayaan akademik pelajar. Oleh itu, kemahiran ini perlu diterapkan sejak awal agar pelajar dapat mencapai potensi akademik mereka secara maksimum. Kedua adalah impak pandemik ke atas pembelajaran dan pengurusan massa. Pandemik COVID-19 telah memberi kesan besar terhadap pelbagai aspek kehidupan, termasuk sistem pendidikan di seluruh dunia. Perubahan mendadak daripada pembelajaran bersemuka kepada pembelajaran dalam talian telah membawa impak yang ketara terhadap cara pelajar belajar dan bagaimana mereka menguruskan massa. Pandemik telah mencabar sistem pendidikan secara menyeluruh, terutamanya dari segi pembelajaran dan pengurusan massa. Walaupun ia membawa banyak cabaran, ia juga telah membuka peluang untuk pelajar membina kemahiran baru seperti belajar secara kendiri dan pengurusan massa fleksibel. Oleh itu, kemampuan untuk menyesuaikan diri dengan perubahan adalah kunci utama untuk terus berjaya dalam situasi luar jangka. Yang ketiga, pengurusan massa efektif menurut Islam. Dalam Islam, massa dianggap sebagai satu amanah dan nikmat yang sangat berharga. Pengurusan massa yang efektif bukan sahaja penting untuk kejayaan di dunia, tetapi juga untuk kebahagiaan di akhirat. Islam sangat menekankan kepentingan menggunakan massa dengan bijak dan tidak membazirkannya. Pengurusan massa menurut Islam adalah satu bentuk ibadah jika dilakukan dengan niat yang baik. Islam menuntut umatnya untuk menghargai setiap detik kehidupan dengan mengisinya dengan perkara bermanfaat, selaras dengan prinsip keimanan dan amal soleh. Oleh itu, seseorang Muslim yang menguruskan masanya dengan berkesan adalah seseorang yang berada di jalan kejayaan dunia dan akhirat. Keempat, langkah-langkah pengurusan massa dalam talian. Dalam era digital dan pasca pandemik, pembelajaran serta pekerjaan secara dalam talian telah menjadi kebiasaan
telah menjadi kebiasaan. Pengurusan masa yang berkesan dalam talian amat penting bagi memastikan produktiviti dan keseimbangan hidup terpelihara. Tanpa pengurusan masa yang baik, seseorang mudah terdorong kepada penangguhan kerja, keletihan mental, dan prestasi yang merosot. Pengurusan masa dalam talian memerlukan disiplin kendiri yang tinggi kerana kawalan dan pemantauan secara langsung adalah terhad. Dengan mengikuti langkah-langkah di atas, individu dapat meningkatkan kecekapan belajar dan bekerja dalam persekitaran maya serta mengurangkan tekanan akibat penangguhan dan beban kerja. Yang terakhir ialah keberkesanan pengurusan masa. Pengurusan masa merujuk kepada keupayaan seseorang individu untuk merancang, menyusun, dan menggunakan masa secara produktiviti dan efisien dalam melaksanakan tugasan harian. Keberkesanan pengurusan masa bermaksud sejauh mana seseorang itu mampu menggunakan masa secara bijak untuk mencapai matlamat, meningkatkan prestasi serta mengekalkan keseimbangan dalam kehidupan. Keberkesanan pengurusan masa memberi kesan besar terhadap kejayaan dan kesejahteraan hidup seseorang. Ia bukan sahaja membantu dalam menyelesaikan tugasan dengan lebih baik, malah membentuk peribadi yang berdisiplin, tenang dan cekap dalam menghadapi cabaran harian. Justru itu, kemahiran ini perlu diterapkan sejak awal dan diamalkan secara konsisten. Menerangkan mengenai dengan pembelajaran pendekatan, yaitu pendekatan moden. Pendekatan moden yang pertama adalah peranan guru dan murid. Guru adalah fasilitator ataupun pembimbing, manakala murid pula merupakan murid atau pelajar yang aktif, berdikari dan bekerja sama. Pendekatan moden yang kedua adalah kaedah pengajaran. Kaedah pengajaran bagi pendekatan moden ini dia berpusatkan kepada pelajar dan mempunyai kaedah yang menggunakan pembelajaran berasaskan projek. Dan yang ketiga adalah teknologi. Pendekatan moden ini menggunakan teknologi digital learning, LMS, AI, dan juga multimedia. Dan pendekatan moden yang keempat adalah sumber pembelajaran. Pendekatan ini menggunakan sumber pembelajaran yaitu e-book, video, interaktif dengan murid ataupun pelajar, dan juga internet. Dan pendekatan yang kelima adalah penilaian. Pendekatan ini juga menggunakan penilaian formatif, portfolio, projek, dan refleksi. Dan yang terakhir adalah fokus. Pendekatan moden ini berfokuskan kemahiran abad ke-21, yaitu komunikasi, pemikiran kritis, dan kreativiti. Jadi, oleh hal yang demikian, pendekatan moden ini sesuai untuk pembelajaran fleksibel dan interaktif, dan lebih mesra lagi bagi pelajar, dan adaptif bagi pelbagai gaya dalam pembelajaran untuk murid ataupun pelajar. Dan pendekatan ini juga lebih menekankan proses dan pengalaman pembelajaran di sekolah. Dalam penerangan pendekatan pembelajaran bagi tradisional, yang pertama adalah peranan guru. Bagi peranan guru ini, mereka adalah pusat pengetahuan bagi murid-murid untuk menambah ilmu, dan murid-murid juga akan mendengar dan menghafal segala pembelajaran yang telah mereka pelajari pada ketika itu. Yang kedua adalah kaedah pengajaran. Dalam kaedah pengajaran ini, guru adalah pusat utama untuk anak-anak. Selain itu, ceramah juga akan diadakan dan diberikan nota dan akan menghafal segala yang diberikan. Yang ketiga adalah teknologi. Pada ketika itu, teknologi tidaklah digunakan. Yang keempat adalah interaksi murid. Dalam interaksi ini, murid sangat kurang dan peluang untuk berbincang sangatlah tidak banyak. Yang kelima adalah sumber pembelajaran.
Dalam sumber pembelajaran mereka menggunakan buku teks dan nota yang diberikan oleh guru. Yang keenam adalah penilaian. Dalam penilaian ini mereka akan mengadakan peperiksaan akhir dan ujian bertulis. Yang terakhir adalah fokus kemahiran. Dalam fokus kemahiran ini mereka akan menguruskan fakta atau maklumat yang diberikan.